Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini saya akan menemu ramah seorang pelajar Uniza yang saya boleh katakan dia ni seorang yang sangat bagus, mampu berbicara dengan secara spontan, mempunyai kepimpinan yang berwibawa dan mempunyai karisma tersendiri. Beliau ni kenapa saya menemu ramah beliau? Kerana beliau ni mempunyai banyak ilmu tentang sejarah dan juga menghayati segala perkara-perkara tersebut. Jadi sedikit sebanyak latar belakang beliau. Nama penuh beliau merupakan Muhammad Al-Iman bin Zaidi. Beliau berumur 21 tahun dan merupakan anak kelahiran Melaka. Beliau juga telah menamatkan pengajian diploma di Uniza dalam kos syariah selama 2 tahun dan sekarang ini telah meneruskan pengajiannya lagi dalam peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang yang sama, syariah dan undang-undang. Jadi beliau juga sangat aktif dalam persatuan serta sekarang ini beliau merupakan MPP di Uniza dalam urusan Ketua Biro Hal Ehwal Pelajar. Beliau sedikit sebanyak perkara lain. Beliau juga pernah menjawat jawatan sebagai PPBU pada tahun 2019-2020. Jadi pada hari ini kita akan bersama dengan beliau untuk mendengar segala hujah serta dan kupasan yang akan diberikan oleh beliau tentang tajuk yang akan kita perbahaskan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, jadi saya tidak mahu melengah-lengahkan masa. Baiklah, untuk soalan pertama untuk saudara Iman, Profesor Datuk Dr. Abdullah Zakaria bin Ghazali mengiktiraf perjuangan tanah Melayu suatu ketika dahulu merupakan suatu jihad. Pada pendapat saudara, adakah saudara bersetuju bahawa perjuangan tanah Melayu ini merupakan berteraskan keimanan dan akidah? Terima kasih kepada saudara moderator ataupun pengurusi majlis kerana telah sudi meliput kami ataupun saya pada malam ini. Jadi terus dengan soalan yang pertama yang menyatakan bahawasanya adakah perjuangan tanah Melayu ketika dahulu ketika kemerdekaan merupakan satu perjuangan yang berteraskan iman dan akidah. Jadi marilah kita lihat kepada sejarah, kita melihat kepada bagaimana kemerdekaan negara kita yang merupakan satu kebebasan daripada penjajahan yang sekian lamanya menderitakan nenek moyang kita, menderitakan masyarakat di tanah Melayu. Jadi konsep yang saya nak bawa dekat sini adalah jika tiada pegangan dalam agama, maka sesebuah perjuangan itu tak akan terjadi. Jadi kita menuju kepada sejarah bahawasanya kita lihat Tuanku Abdul Rahman ketika itu Burhanuddin Al-Hilmi ke belakang sikit, di zaman-zaman itu merupakan satu gerakan-gerakan, banyak gerakan memerdekakan, ingin memerdekakan negara kita sehingga Tuanku Abdul Rahman sendiri pergi ke London, ingin memohon satu memorandum, ingin memohon satu orang kata perjanjian dengan British untuk mengeluarkan semula negara kita daripada alam pembebasan, iaitu alam kemerdekaan. Jadi kita melihat ketika itu yang perjuangan yang ramai yang berada di tanah Melayu itu adalah orang Islam, tapi tidak dinafikan adanya Cina, adanya orang India dan sebagainya, bangsa-bangsa lain yang selain daripada Melayu yang merupakan turut serta dalam kemerdekaan negara kita. Jadi keimanan dan akidah itu satu perkara yang berkaitan rapat. Tanpa akidah, iman tak ada. Kerana apa? Aqaid itulah satu ikatan. Yang diceritakan adalah satu dalam banyak kita menyebutkan tanpa agama maka sesuatu bangsa itu tidak akan berjaya. Jadi membawa semula kepada erti kemerdekaan negara kita, keimanan ini adalah satu konsep ataupun yang dibawa dalam hati, yang ada dalam hati setiap perjuang ataupun tokoh-tokoh kemerdekaan dahulu, yang mereka ni tanamkan dalam diri mereka bahawasanya ingin mencapai kemerdekaan, ingin melihat Islam bangkit, ingin melihat negara ini, Islam umat Melayunya, umat yang lainnya bebas. Contoh kita lihat bagaimana ketika dahulu penjajah datang di negara kita dan menjadi satu so'bah, satu keberatan untuk kita mengamalkan kita punya ajaran agama yang sebenar, kerana dimasukkan dengan budaya-budaya luar. Akan tetapi dengan kemerdekaan ini membebaskan kita dan kita bebas untuk mengamalkan agama kita sendiri di tanah kita sendiri. Jadi saya percaya bahawasanya akidah itu berkait rapat
dan mereka ini merupakan satu perjuangan yang berkaitan dengan akidah. Kerana apa? Kita melihat tokoh-tokoh terdahulu seperti Datuk Dul Said, kita melihat Abdul Rahman Limbong, mereka ini ulama, mereka yang memperjuangkan hak Melayu, tanah Melayu itu sendiri, melawan tentera penjajah. Mana mungkin orang yang tak ada kepercayaan ingin melawan sesuatu yang mereka tidak percaya. Kita menyatakan bahawasanya kita tidak percaya kepada selain daripada agama Islam, kita tidak percaya kepada penjajah. Maka dengan keimanan ataupun akidah yang kita ada, kita menjuangkan, kita melawan orang-orang yang opposite ataupun bertentangan dengan agama kita. Jadi itu saja untuk soalan yang pertama. Baiklah, untuk soalan yang kedua, seiring dengan prinsip rukun negara yang pertama iaitu kepercayaan kepada Tuhan, adakah saudara sendiri bersetuju bahawa Tuhan yang dimaksudkan adalah Allah kerana agama Islam merupakan agama persekutuan dan Agung juga perlu bersumpah dengan nama Allah? Baik, untuk soalan yang kedua, prinsip rukun negara, kita tak nak pergi jauh lah. Kita lihat kepada bagaimana rukun negara ini ada, bagaimana susunan daripada kepercayaan kepada Tuhan, lepas tu turun ke bawah sehingga 5 lah rukun negara kita. Yang kepercayaan kepada Tuhan ini diletakkan kepada asas yang pertama. Boleh kita lihat bahawasanya baginda Nabi SAW ketika mana ingin menyebarkan intasyarul ad-din al-Islam, menyebarkan agama Islam ini, Nabi SAW tidak menyuruh tiba-tiba orang datang, kau ni pergi masjid solat, kau ni kena buat ni, jangan buat benda mungkar. Tak, tapi perkara yang ditanamkan mula-mula dalam diri setiap daripada orang yang ingin menganut agama Islam itu akidah, kepercayaan ataupun satu orang kata ideologi untuk kita ni tangkap, untuk kita ni percaya kepada sesuatu yang didatangkan daripada sesuatu agama itu. Contohnya Nabi SAW membawa risalah, membawa Al-Quran. Nabi SAW menyatakan ketika dahulu kepada umat Islam, kalau aku katakan aku semalam pergi pergi yang kata apa dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, jadi Abu Bakar As-Siddiq membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Itu menunjukkan keimanan dan kepercayaan As-Siddiq, iaitu Abu Bakar sendiri terus orang kata apa yang Rasulullah kata, dia membenarkan. Kerana itu digelar As-Siddiq. Jadi kita lihat Abu Bakar seorang sahabat yang membenarkan. Jadi kepercayaannya kepada Tuhan, kepercayaan kepada Allah dan Rasulnya sangat tinggi. Yang kita lihat di situ, peristiwa itu membuktikan bahawasanya itulah kepercayaan itu satu perkara yang mahal, satu perkara yang tidak boleh dibeli. Hanya orang terpilih saja yang mempunyai satu kepercayaan. Jadi berbalik semula kepada prinsip rukun negara, bahawasanya kepercayaan kepada Tuhan ini adalah perkara yang pertama yang disebutkan dalam perlembagaan atau dalam rukun negara. Kenapa diusulkan kepercayaan kepada Tuhan? Bahawasanya jika seseorang itu tidak percaya kepada Tuhan, maka dia akan melanggar segala hukum alam, dia akan melanggar segala hukum-hukum yang diciptakan oleh manusia. Kerana apa? Kita lihat ramai orang hari ini, contohnya etis, orang tidak percaya kepada Tuhan ataupun agama-agama lain ataupun puak LGBT ni, mereka tidak percaya kepada Tuhan dan menyalahi hukum alam, memuat lakukan hubungan songsang. Jadi kalau kita lihat secara logiknya, perkara ini dengan akal yang murni kita tak boleh terima. Tetapi orang yang tidak mempercayai Tuhan akan terima perkara-perkara yang buruk seperti ini. Kerana apa? Perkara-perkara inilah menyebabkan mereka ini keluar daripada landasan agama yang sebenar. Tidak ada agama yang menyuruh untuk melakukan perkara yang jahat. Tak ada. Dalam semua agama itu namanya ijma' tam. Ijma' ataupun keseluruhan agama di dalam dunia ni, alam ini menyatakan perkara yang baik itu adalah baik. Tidak ada perkara yang jahat disuruh dalam agama lain. Jadi saya nak bawakan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan yang hak, Tuhan yang berhak disembah. Tidak ada Tuhan melainkan dia. Kerana apa? Kalau kita lihat daripada Siratun Nabawiyah, Siratun Nabi, bahawa Nabi Allah Adam AS dikeluarkan daripada syurga dan diletakkan di bumi. Saya tak nak panggil dicampakkan, saya nak panggil diletakkan. Kerana apa? Mentakzimkan ataupun kita menghormatilah baginda Nabi Allah Isa AS, Nabi Allah Adam AS yang diletakkan di dunia ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan
menciptakan pelbagai ayat yang ada di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala itulah Tuhan wa awwal wa akhir, Tuhan yang tidak ada pengawalan, tidak ada pengakhiran. Itulah Tuhan yang kita kena percaya bahawasanya dialah Tuhan yang menguasai sekalian alam, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Jadi kalau agama-agama lain nak rot ataupun nak tentang, tak boleh kita nyatakan Tuhan itu bahawasanya Tuhan itu bukan Allah. Tidak boleh, kerana agama-agama lain pun mempercayai bahawa adanya satu kuasa. Agama-agama lain mempercayai bahawa adanya satu kuasa yang mengawal semua keseluruhan dunia ini. Maka itulah Tuhannya, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat di sejarah, mereka ini agama-agama ad-dinun mufarriqah, ataupun agama-agama ini terpecah kerana mereka membawakan kepada seseorang tokoh itu menyebabkan orang-orang lain terikut. Akan tetapi agama Islam itu adalah agama yang sungguh menekankan akan kepercayaan ataupun tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya percaya bahawa Tuhan yang disebut, yang kepercayaan kepada Tuhan yang di sini adalah layaknya dan selama-lamanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, tiada Tuhan melainkan Dia. Baiklah, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Laungan azan yang disampaikan Tan Sri Hassan Azhari pada Hari Pengisytiharaan Merdeka menandakan bahawa kepercayaan dan keimanan kepada Tuhan asas perjuangan kemerdekaan Tanah Melayu. Apa pandangan saudara sendiri terhadap pernyataan tersebut? Okey, baik. Berbalik semula kepada soalan yang ketiga itu, pengisytiharaan kemerdekaan. Pengisytiharaan kemerdekaan ni kita boleh lihat di mana dilakukan, di Stadium Merdeka lah. Di Stadium Merdeka. Jadi pengisytiharaan kemerdekaan dilakukan sebanyak 7 kali, tak silap saya. Dan ada selepas itu diiringi dengan laungan azan. Dan laungan azan ini menandakan bahawasanya kepercayaan dan keimanan kepada Tuhan itu asas perjuangan kemerdekaan Tanah Melayu. Sesuatu perkara yang dibuat adalah menunjukkan simbolik dalam erti kata lain, lambang untuk kita percaya atau untuk kita ketahui ataupun untuk orang lain tengok, bahawasanya bila ada sesuatu lambang, orang tu akan kenal. Kalau kita lihat lambang kereta Toyota, kita akan melihat bulat, lepas tu ada half circle kat dalam tu, itu kita tahu itu adalah lambang Toyota. Kalau kita lihat lambang-lambang yang lain, contohnya Jatinegara, ada harimau 2, ada dan sebagainya, dan Jatinegara itu menunjukkan bahawasanya itu orang tahu itu adalah lambang Jatinegara, lambang kerajaan Malaysia. Ataupun kita lihat berbagai-bagai lambang yang menunjukkan siapa identiti yang sebenar. Jadi lambang ataupun simbolik kepada laungan azan itu menunjukkan orang di Tanah Melayu ataupun orang Islam di Malaysia ini telah mempercayai dan mengakui bahawa negara ini dianuti secara majoritinya oleh umat Islam. Jadi apabila majoriti melawan dengan minoriti, majoriti akan mendapat hak ataupun majoriti ini akan mendapat kemenangan. Sebab itu dilakukan orang kata undian ataupun election untuk mengetahui siapakah yang berhak untuk mengapalai ataupun mengetuai sesuatu organisasi. Jadi di Malaysia ini kita lihat laungan azan itu sebagai simbolik bahawa negara ini adalah negara Islam. Dalam Perlembagaan Perkara 3 menyebutkan agama Islam adalah agama dalam persekutuan. Jadi agama dalam persekutuan ini memperuntukkan bahawasanya setiap upacara yang rasmi, the ceremony is official ceremony, acara rasmi adalah ada latar belakang agama Islam. Jadi di dalam perlembagaan ketika itu, di dalam pengisytiharan kemerdekaan ketika itu, menunjukkan satu majlis yang rasmi, apa lambang Islam yang dibawa dalam tu. Jadi azan. Jadi azan itu menandakan Islam is the religion of the federation. Jadi Islam adalah agama persekutuan. Jadi azan itu melambangkan bahawa macam mana orang nak kenal negara-negara Islam. Apa bukti orang cakap negara Malaysia ni negara Islam? Ketika zaman kemerdekaan dulu, kita bercakap dekat orang-orang yang tak nak percaya ataupun jika orang tanya kita bercakap bahawasanya azan inilah yang membuktikan bahawa datuk nenek moyang kita dulu memperjuangkan kemerdekaan dengan adanya iman, dengan adanya akidah, dengan apa? Kita jawab pada persoalannya dengan adanya laungan azan. Bagaimana Bilal bin Rabah ketika baginda zaman Nabi SAW melaungkan azan di Mekah, ketika itu orang semua keluar melihat bagaimana azan ini menandakan simbolik kepada agama Islam itu secara rasmi sudah berada di Mekah. Jadi tidak heranlah
bahawasanya boleh kita katakan setiap negara di dalam dunia ini mereka mempunyai satu lambang untuk menyatakan bahawasanya negara aku, inilah negara aku. Jadi negara kita melambangkan negara kita Islam, jadi kita melakukan azan pada kali yang pertama, menandakan itulah kepercayaan kita bahawasanya kita memuji, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan menunjukkan asas kepada kemerdekaan kita ini adalah tunjangnya adalah Islam. Tanpa agama, saya ulang balik, tanpa agama sesuatu kepercayaan ataupun masyarakat itu tak akan majulah. Dan jika kita lihat balik, azan ini juga merupakan satu katanya tidak berhenti di seluruh dunia. Lepas contohnya Zuhur masuk di Terengganu 1:06, 1:07 masuk di Kelantan. Jadi azan ini di satu dunia ini tidak pernah berhenti menunjukkan bahawasanya agama Islam ni adalah agama yang hak, agama yang benar. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan kata apa, menjatuhkan. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa akan membantu orang-orang yang mereka kendaki, iaitu orang-orang yang percaya atau beramal dengan agama Islam, agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada agama lain melainkan agama inna dina indallahi Islam. Sebenarnya agama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala Islam, tak ada agama lain. Jadi kita harus bersyukur kerana negara kita ini masih lagi ada orang yang berzikir, ada orang yang membaca hadis, ada orang yang memperjuangkan hukum akam syariah, ada orang yang masih mempelajari ilmu agama, ada orang lagi yang masih mengingati baik dan buruk, ada orang lagi yang masih membuat majlis ilmu. Kerana itulah kita melambangkan negara kita adalah negara yang mempercayai bahawa agama Islam itu adalah agama yang bagi persekutuan, dan azan ketika dahululah yang menunjukkan lambang negara kita ini sebagai negara Islam secara rasmi. Baiklah, untuk soalan yang keempat, pada pendapat saudara, mengapakah Majlis Gerakan Negara meletakkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan di baris paling atas dalam rukun negara? Silakan. Okey, baris paling atas rukun negara. Saya nak bawa lah satu kata apa, satu pandangan daripada Profesor Naqib Al-Attas. Mereka ataupun Prof mengatakan bahawasanya kata-katanya berbunyi sesebuah negara ini akan halak ataupun akan musnah, akan hancur jika tiada orang ataupun orang yang menganggotai sesebuah negara itu dalam mereka ini membawa kepada agama. Jadi apa yang nak kita katakan kat sini, kalau kita memilih pemimpin, kita memilih sesuatu anggota organisasi yang tidak membawa kepada agama, bahawa maka itu adalah, orang kata, nothing lah, tiada apa-apa. Kerana tujuan kita diutuskan ataupun tujuan kita yang berada dilahirkan kita daripada perut ibu, daripada rahim ibu kita, dengan kita telah berjanji, dengan kita telah orang kata apa, dikeluarkan, dilahirkan di bumi ini, untuk akhirnya sekali tujuan kita di sana adalah akhirat. Tujuan kita adalah syurga. Tujuan kita adalah untuk mencapai orang kata apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi melihat kepada peristiwa 13 Mei. Jadi peristiwa 13 Mei ini yang menyebabkan kita ni orang kata membuat semula ataupun memandang semula kepada peristiwa itu satu peristiwa yang orang kata membangkitkan semangat setiap kaum. Peristiwa 13 ini membuka mata orang-orang yang berada di tanah Melayu. Peristiwa 13 ini menyatakan bahawasanya kita ni jangan usik sesuatu res ataupun sesuatu bangsa yang berada di tanah Melayu ini. Kalau kita lihat peristiwa 13 Mei ini tercetus apabila gelombang politik lah, mesti katakan gelombang politik perbezaan dan masuk campur tangan orang-orang yang tidak bertanggungjawab, orang kata menaikkan api lah, menaikkan api di dalam hati setiap orang Melayu, orang Cina, India dan sebagainya, menyebabkan peristiwa 13 Mei ini menjadi satu titik sejarah, kepada sejarah hitam lah boleh kita katakan kepada kita di Malaysia ini. Dan konsep yang dibawa dalam rukun negara ini, mereka ini sebenarnya tak nak mengulangi ataupun perkara-perkara
yang telah berlaku. Kita lihat banyak pertumpahan darah yang berlaku, banyak barang-barang yang rosak, bandar kita di KL hancur, apa orang kata, kita punya ekonomi merundum. Dan kalau kita tengok peristiwa 98 di Indonesia, bagaimana dijatuhkan Soekarno dijatuhkan dan digantikan oleh Pak Habibie. Ketika itu mahasiswanya ataupun rakyat-rakyatnya sudah marah, berlakunya rusuhan. Kita tengok banyak merugikan. Rusuhan ataupun peperangan ini merugikan. Jadi yang dibawakan dalam konsep kepercayaan kepada Tuhan ini adalah konsep yang terutamanya, bahawasanya bila kita percaya kepada agama, iaitu agama Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita akan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita bila kita percaya bahawasanya ada elemen keagamaan. Bila kita merujuk kepada kepercayaan kepada Tuhan, maksudnya di sini nak menyampaikan elemen keagamaan itu adalah elemen yang pertama yang diletakkan dalam asas rukun negara. Jika seseorang itu tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh agamanya, maka akan binasa, akan tidak ada sesuatu orang kata makna di dalam kehidupannya. Jadi kepercayaan kepada Tuhan ini diletakkan oleh Majlis Gerakan Negara ini nak suruh supaya orang-orang yang berada di Malaysia ini lihat, yang pertama, rujuk kepada agama. Bila kita cakap kepercayaan kepada Tuhan, benda yang pertama sekali adalah agama. Sebab itu ditekankan dalam setiap umat Islam, perkara yang wajib fardu ain yang perlu dipelajari adalah akidah, perkara yang pertama. Jika akidahnya salah, jika akidahnya sesat, maka selama-lamanya dia sesat, dan sesat ini akan membawa dia ke dalam neraka yang jahanam lah. Kita tak nak, na'udzubillah min zalik, kita tolaklah, kita memohon kepada Allah SWT, jauhkan kita daripada perkara-perkara yang sebegini. Jadi orang-orang yang tidak mempercayai kepada Tuhan ataupun agama, kita telah lihat binasa. Kita telah lihat banyak kaum-kaum yang terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengambil daripada sejarah, mengambil daripada inisiatif kerajaan ataupun Majlis Gerakan Negara ini meletakkan kepercayaan kepada negara, kepercayaan kepada Tuhan adalah prinsip yang paling utama. Jika orang itu percaya kepada Tuhan, maka mereka ini akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan membuat perkara yang diperintah dan meninggalkan segala larangan yang dilarang. Adakah agama Islam ataupun mana-mana agama menyuruh kita supaya membuat jahat kepada agama yang lain? Adakah agama ini menyuruh kita supaya menghina agama yang lain? Adakah agama kita ini ataupun Islam ini sendiri menyuruh kita melakukan perkara-perkara yang tidak baik pada agama lain? Tidak, sama sekali tidak. Maka jika kita berpegang kepada konsep ini, membuat kepada kebaikan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ini kita tolak akan perkara-perkara yang mungkar. Contoh perkara yang mungkar, kita tak nak bergaduh. Jumpa orang India, kita maki, kita maki dia. Jumpa orang sini, kita maki dia. Kau bukan negara kau, ini negara aku. Kau datang pendatang dibawa oleh penjajah. Kita tak boleh cakap macam tu. Kenapa? Negara ini bebas dari segi apa? Dululah negara sebelumnya ada sistem yang dibawa oleh penjajah ini. Kita tengok sistem kerajaan Uthmaniyah, kerajaan Islam, kerajaan yang dibawa kerajaan-kerajaan Islam yang hebat terdahulu. Satu kerajaan Islam, dia memerintah satu dunia. Mereka dulu tak ada Malaysia, tak ada Indonesia, tak ada. Dulu tak ada negara Filipina, tak ada. Pembahagian di negara Asia Tenggara ataupun negara-negara yang terdahulu, persepadan ini bermula baru lagi selepas sebelum awal 90 awal 18 90 lebih, awal 19 tahun 90 lebih awal 19 boleh katakan awal 19. Sebelumnya lagi negara-negara ini dianggotai oleh kerajaan. Jadi kerajaan Islam ni dikatakan telah pernah menguasai 2/3 dunia. Maksudnya Islam pernah sampai 2/3 dunia dikuasai oleh umat Islam. Kalau kita lihat bagaimana dahulu pejuang-pejuang tentera Khalid Awali, tentera perjuangan Islam ketika dahulu, mereka ni ingin berdakwah, menyebarkan Islam, bukan sekadar pergi, tetapi pergi dengan keimanan, dengan hati yang terbuka, nak memperjuangkan, nak menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala dengan bukan kita lihat agama Islam tidak disebarkan oleh peperangan. Kalau orang cakap itu adalah salah.
itu adalah salah. Kerana Islam, negara umat pun agama Islam ini tidak pergi berdakwah dengan menjajah ataupun dengan berperang. Kita ini memberi satu orang kata perbualan ataupun perjanjian. Jika kita masuk, kita nak bawa satu perkara yang macam ni. Jadi kita tak ada sewenang-wenangnya pergi, sebab dalam rukun, kita ada rukun peperangan. Rukun peperangan kita, contoh umat Islam tak boleh buat apa, tak boleh bunuh wanita mengandung, tak boleh hancurkan tanaman-tanaman, kita tak boleh buat perkara-perkara, tak boleh bakar semua dah. Tapi apa yang dianjurkan dalam agama ini adalah kita ni kena ikut rukun-rukun yang telah ditetapkan dalam agama. Jika kita ingin berdakwah, jika ingin kita berperang, orang serang kita baru kita lawan. Konsep orang serang kita baru kita lawan. Orang tak serang kita buat tak tahu, kita teruskan dengan perkara yang baik. Jadi kalau orang percaya kepada agama, percaya kepada Tuhan, dia buat macam tu. Kalau orang tak percaya, tak ada konsep, tak faham konsep, maka dia akan melakukan perkara yang luar daripada rukun atau luar daripada syarat-syarat. Jadi kita kena faham kat sini bahawasanya kena jelas kepercayaan kepada Tuhan adalah satu konsep yang pertama dan selama-lamanya yang perlu ada dalam setiap diri, setiap manusia, setiap umat yang bergelar manusia. Baiklah, terima kasih kepada saudara Iman. Jadi sedikit konklusi ataupun rumusan yang saudara boleh berikan daripada perbahasan yang telah kita bincangkan pada hari ini. Silakan saudara. Untuk secara intahah lah orang kata kan, nak orang kata pengakhiran lah, di dalam kita madrasah ilmiah ini ataupun di dalam wacana pendidikan, wacana akademik, kita melihat ramai daripada mahasiswa-mahasiswi ataupun pelajar-pelajar di universiti ini, saya rasakan, saya melihat lah secara pandangan peribadi, kita semua, saya tak menyatakan saya terkeluar, tak, saya sekali ataupun kita semua ini sebenarnya lag, kita kurang dalam pembacaan, kita kurang dalam membaca, kita kurang dalam mengkaji. Kita mengharapkan, kita lihat, kita mengharapkan satu suapan daripada mulut. Jadi spoon feeding orang kata kan. Kita nak satu, kita kena suap. Tak, konsep di universiti sebenarnya kita perlu mencari. Jadi mencari ini, saya katakan, melihat daripada keseluruhan soalan yang dibagi oleh saudari Umi sebentar tadi, melihat pada rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan, konsep kemerdekaan, boleh saya katakan semua ini terkait dengan sejarah. Jadi kita kembali balik kepada sejarah. Jika kita belajar di bidang kedoktoran, kita belajar di bidang pendidikan, kita belajar di bidang apa sekalipun, bidang agama sekalipun, perkara yang kita perlu tahu, bila kita cintakan akan sesuatu perkara, kita akan tahu. Mana mungkin orang yang tak cinta sesuatu perkara itu, dia akan menyebutkan sesuatu perkara itu. Jadi bila kita katakan hubul watan ataupun kita cintakan kepada tanah air kita kena tahu sejarahnya. Kita kena mengingati, selalu membaca sejarahnya. Kalau orang tanya kita tak tahu, saya tak tahulah zaman dulu punya macam mana. Tak boleh. Inilah satu menjadi salah satu orang kata kita punya aib. Kerana apa? Kita ini citizen, kita ini rakyat kepada negara kita, tapi kita tak tahu apa yang diperjuangkan oleh datuk nenek moyang kita, apa yang dibuat oleh orang terdahulu untuk mencapai kemerdekaan. Dan kita sebenarnya tidak faham konsep yang telah diletakkan dalam perlembagaan persekutuan, menyebabkan orang kita ni tak tahu. Bila ada satu perkara je, tak apalah, nantilah biar ada orang buat lah. Biar ada satu perkara je, tak apalah, biarlah dibuat. Kita sendiri tak nak keluar, kita sendiri tak nak pergi ke hadapan untuk menyatakan hak kita. Jadi sebelum kita ingin menyatakan hak kita, kita perlu tahu konsep. Jadi bila kita tahu konsep, barulah kita akan menyatakan hak yang benar daripada pihak kita. Kalau kita tak tahu konsep, contohnya kita jadi macam orang LGBT, orang tak ada agama, cakap itu hak saya nak buat LGBT. Itu namanya perkara yang menyalahi hukum alam, perkara yang walaupun logik di minda anda, tapi menyalahi hukum alam daripada majoritinya, ataupun alam pun tak terima perkara itu. Kita tak boleh nak buat, kita tak boleh nak menafikan perkara yang telah ternafi. Itulah konsep dia. Kalau kita menafikan perkara yang ternafi, maka kita diisytiharkan sebagai orang yang gila. Kita menyatakan satu perkara yang daripada akal secara sihat dia perkara yang tidak benar, tapi nak mengikut hawa nafsu kita,
kita bedal saja menyatakan perkara itu benar, maka telah disepakati oleh semua orang bahawa perkara itu tidak benar, maka itulah tidak benar. Jadi saya menyuruh kepada diri saya sendiri dan kepada orang lain. Tadi dia cakap yang ramai banyak soalan dulu kepercayaan kepada Tuhan. Rukun negara pun jaga kepercayaan kepada Tuhan. Jadi saya ulang balik, teruskan belajar, belajar mengaji akidah. Mengaji akidah apa? Kepercayaan kepada Tuhan. Yang ni bila orang tanya kepercayaan kepada Tuhan, tanya apa itu Tuhan, tak boleh nak jawab, tak tahulah. Saya tahu Tuhan je. Tuhan je. Tanya Tuhan apa? Tuhan menciptakan langit, Tuhan menciptakan bumi. Bila tanya lagi apa buktinya, dia tak tahu. Kalau orang lebih dia level up sikit, apa buktinya awak ciptakan langit dan bumi? Cipta langit dan bumi teratur, siang dan malam teratur. Maksudnya ada satu kuasa yang mengaturkan gerakan bumi ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lepas dah. Jadi fardu ain, semua ni perkara yang fardu ain kena belajar, kena mengaji. Jika kita tidak belajar, tidak mengaji, maka menjadilah satu kerugian dan aib pada diri kita dan kerugian kita di dunia dan di akhirat. Bila ditanya tak dapat jawab, kosong, markah kosong. Bila exam kita nak markah A, tapi bila kat akhirat kita markah kosong, tak boleh buat apa. Kita terus kita naklah masuk ke dalam perkara-perkara yang tak nak, kita tak nak buat, tak nak. Jadi nak jadi manusia, nak menjadi orang yang berjaya, tak kisahlah apa orang nak kata, startlah belajar dan terus belajar sampai ke akhir hayat. Dan banyakkan, saya orang anak muda ni banyakkan membaca dan banyakkan memberi manfaat kepada orang lain ni. Jadi insyaAllah itu saja pada malam ini. Kita harap kongsi ini dapat memberi manfaat kepada semua, dan teruskanlah memberi manfaat kepada orang yang lain, kerana kita tahu bila pengakhiran hidup kita nanti, setidaknya bila kita meninggal, bila kita pergi, adalah satu manfaat atau satu kebaikan yang kita buat yang boleh orang lain teruskan, yang boleh orang lain pandang untuk diteruskan pada masa hadapan. Jadi wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Iman. Dengan berakhirnya soalan saya tadi, maka berakhirlah temu ramah kita pada hari ini. Jadi terima kasih kepada saudara Iman atas kelapangan dan kesudian meluangkan masa bersama-sama untuk ditemu ramah dan membincangkan perbahasan pada hari ini. Jadi itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.